Didik TV KPM. Apabila ombor kecil ditolak, dengan adanya daya dikenakan ke atasnya, maka berlakulah tekanan yang menyebabkan bendalir mengalir dan membolehkan beban itu diangkat. Itu merupakan orang kata hidrolik, iaitu sistem hidrolik di dalam prinsip Pascal. Betul cikgu? Betul, tepat sekali Mira. Okey. Dan tadi ada video iaitu video kerusi rawatan gigi. Ya, betul Mira. Bagaimana pula objek ini ataupun kerusi ini berlaku dia punya sistem hidroliknya? Okey, terima kasih Mira. Okey, sebelum tu kita tengok dulu asas dalam prinsip Pascal. Iaitu prinsip Pascal berkenaan dengan bagaimana contoh yang paling dekat operasi kerusi rawatan gigi, iaitu dia mengaitkan bagaimana penggunaan sistem hidrolik. Okey, kalau kita tengok pada sistem hidrolik ni, okey, bagaimana dikatakan sebagai contoh yang paling dekat untuk kerusi rawatan gigi ini, kita menggerakkan badan dan mengukur, membezakan ketinggian, okey, dan pergerakan kita pada bahagian belakang badan kita hanya menggunakan sistem hidrolik. Okey, kalau kita tengok asasnya dalam sistem Pascal mengatakan bahawa apabila tekanan dikenakan kepada bendalir, okey, dia akan menghasilkan satu daya yang boleh mengangkat beban. Okey, kalau dalam istilah lain pula, lebih jelas lagi bahawa apabila ombor kecil ditolak, okey, dan tekanan tadi akan secara seragam, okey, memuatkan bendalir tadi akan bergerak untuk menggerakkan ombor besar. Okey, manakala beban tadi juga akan bergerak. Baik. Okey, kita tengok pada kerusi rawatan gigi. So, kita boleh tengok. Okey, nak minta untuk Mira gerakkan untuk cecair yang berwarna merah. Baiklah. Okey, so kita tengok apa yang berlaku, iaitu apabila digerakkan, okey, so ketinggian daripada asal tadi dah berubah. Wow, dia naiklah cikgu. Ya, dia naik. Tinggi betul. Okey. So sebenarnya Mira rasakan apa yang berlaku? Okey, kalau macam ni kan cikgu, maksudnya bila Mira mengenakan daya dengan menolak ombor kecil, maka bendalir ini bergerak cikgu. Ia bergerak. Bendalir bergerak. Bila bendalir bergerak, lalu berlakulah daya bersama tekanan bersama tadi. Tekanan yang menolak ombor besar dan beban ini pun terangkat. Terangkat, betul. Okey, itu adalah konsep bagi asas di dalam prinsip Pascal. Wah, betul ke cikgu? Mira, tepat sekali jawapan dia. Wah, baik cikgu. Ganjaran untuk saya cikgu. Bagi 15 bintang. 15 bintang pula. Banyak kita makin bertambah bintang ni. Wah, darab 3 darab 3. Dapat 15 bintang. Baiklah. So kita tengok, minta Mira tarikkan balik, turunkan dia ke bawah. Okey, dan berhenti, dan kita minta untuk Mira tolakkan untuk ombor kecil yang kedua, iaitu cecair yang berwarna hijau. Okey. Cecair yang berwarna hijau. So kita tolak. So kita tolak. So bila kita tolak, kita tengok ada perbezaan kedudukan. So maksudnya kita boleh kawal dari segi pergerakan bahagian belakang kita. Bila kita duduk atas kerusi, so kita dalam kerusi rawatan gigi ni, kita perlu keselesaan. Betul. Dan pada masa yang sama, ini untuk memudahkan supaya doktor gigi tadi untuk merawat kita. Wah, macam tu. Dan untuk bahagian belakang ini konsepnya sama juga lah kan cikgu? Konsep dia sama, iaitu apabila adanya daya yang menolak ombor kecil, maka berlakulah tekanan yang menggerakkan bendalir dan tertolaklah ombor besar
menyebabkan beban pun tadi akan terangkat. terangkat. Tepat sekali. Rasanya Mira hari ini dah berjaya menguasai keseluruhan prinsip Pascal. Tahniah Mira. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Roslan. Okey. So kalau kita tengok pada kursi rawatan gigi ini, dia tidak memerlukan tenaga yang begitu besar untuk menggerakkan kerusi ini. Dia kebanyakannya adalah menggunakan sistem hidrolik. Okey, dan kebanyakannya kursi rawatan gigi ini adalah untuk memudahkan doktor gigi untuk merawat pesakit. Dan sewaktu dia merawat pesakit itu, hanya dia menggerakkan menggunakan sistem hidrolik sahaja, kedudukan pesakit tadi dapat dirawat dengan sempurna. Wow, macam tu. Ya. Okey, saya tanya cikgu, kalau untuk ini untuk kerusi rawatan gigi, kalau kerusi di dalam kereta kan cikgu, kalau kita betulkan kerusi dengan ke belakang, ke depan kan. Kalau yang itu adakah dengan menggunakan hidrolik juga ataupun itu elektronik? Ya. Konsepnya sama Mira, iaitu menggunakan sistem hidrolik. Tapi dalam sistem hidrolik ini kita ada dua keadaan, iaitu sistem hidrolik yang kita lakukan secara manual dan satu lagi secara elektronik. Okey, yang dalam situasi Mira cakap tadi, iaitu kerusi kita tekan saja, dia bergerak ke depan ke belakang, itu dilakukan secara elektronik. Tapi asasnya menggunakan prinsip Pascal, iaitu apabila kita tekan, kita kenakan tekanan pada ombor kecil supaya bendali tadi menolak bersama dengan tekanan untuk mengangkat atau menggerakkan ombor besar supaya dia mengangkat beban atau bergerak. Wow, baiklah. Okay. Baik cikgu, selain daripada kerusi rawatan gigi, kerusi dalam kereta juga. Ya, sama. Apa lagi aplikasi lain dalam kehidupan kita cikgu yang kita menggunakan sistem hidrolik ni? Sistem hidrolik. Okey, banyak sebenarnya. Okey, murid-murid di rumah pasti daripada berada di persekitarannya, berada dekat rumah, di luar rumah, pergi jalan-jalan, pasti akan terjumpa dengan sistem hidrolik ni. Okey, yang paling mudah, yang paling senang, iaitu pernah tak kita tengok suatu kawasan pembinaan menggunakan kenderaan seperti traktor tadi yang untuk mengangkut tanah. So dia mengangkat tanah untuk masukkan ataupun membersihkan tanah. Itu kita katakan kenderaan tersebut menggunakan sistem hidrolik. Sebab dia mengangkat tanah, masukkan di dalam lori, menggali tanah, semua menggunakan. Kebanyakan untuk situasi dalam keadaan untuk pembinaan rumah, kebanyakannya menggunakan. Sebab sistem hidrolik ini dia menjimatkan kos, menjimatkan tenaga dan juga menjimatkan masa sewaktu untuk menjalankan kerja. Sebab itu kita belajar daripada tadi bahawa sistem hidrolik ini dia berfungsi yang paling baik adalah untuk mengangkat beban yang lebih besar. Yang mungkin kita tidak mampu untuk mengangkatnya sewaktu kita menukar tayar kereta, nak angkat kereta, nak tukar tayar tak mampu. Tapi kita gunakan sistem hidrolik melalui prinsip Pascal, kita dapat menukar tayar kereta tadi dengan lebih mudah. Wah, baiklah cikgu. Itu bagaimana sains membantu kita dalam kehidupan seharian cikgu. Baik cikgu, memandangkan kita dah sampai ke penghujung kelas kita, sedikit rumusan daripada Cikgu Roslan tentang pembelajaran untuk hari ini. Okey, rumusan cikgu kepada murid-murid di rumah. Okey, jangan takut nak belajar prinsip Pascal ni. Itu perkara pertamalah. Bila dengar saja prinsip Pascal, mungkin murid-murid sendiri kata, oh mesti susah agak. Kita kena faham konsep berkenaan dengan prinsip Pascal yang cikgu ulang tadi bersama dengan Mira, iaitu apabila ombor kecil ditolak bersama dengan tekanan, okey, akan menggerakkan cecair atau bendalih untuk mengangkat ombor besar supaya beban tadi bergerak ataupun terangkat. So itu adalah benda asal dalam prinsip Pascal. So jangan risau, boleh belajar dengan baik untuk prinsip Pascal ni. Dan rumusannya, sekali lagi cikgu katakan bahawa prinsip Pascal ini adalah satu prinsip yang kita gunakan dalam kehidupan sehari kita. Betul. Jadi jangan takut cikgu. Okey, dan cikgu, bagaimana rumusan saya secara keseluruhan sebagai anak murid cikgu untuk hari ini? Okey, alhamdulillah. Cikgu sangat beruntung dan bertuah hari ini dapat murid seperti Mira. Terima kasih cikgu. Kerana telah berjaya mendapat banyak bintang dan dapat menjawab soalan dan memahami prinsip Pascal dengan
baik. Terima kasih cikgu. Itu kerana cikgu yang mengajar dengan begitu mudah menyebabkan murid-murid di rumah pun pastinya dapat faham tentang tajuk kita untuk hari ini. Dan cikgu, kalau mereka di rumah ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka cikgu tentang topik kita untuk hari ini, di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Okey, sumber rujukan boleh dapat di portal Delima, iaitu di mana Sumberku boleh dapatkan maklumat daripada situ. Semua bahan boleh dapatkan di situ dan boleh dijadikan sebagai bahan rujukan untuk menambahkan pengetahuan. Didik TV KPM